Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Keputusan terkini pilihan raya kecil yang pasti dinantikan ramai. Satu artikel dari hmetro.com ataupun My Metro. Keputusan terkini, keputusan pilihan raya kecil Parlimen Pulai, Dun Simpang Jeram. Pengundian pilihan raya kecil PRK bagi Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang yang bermula 8 pagi tadi berakhir selepas 61 pusat mengundi membabitkan 362 saluran ditutup sepenuhnya pada jam 6 petang. Kedua-dua pilihan raya kecil, Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram, menyaksikan saingan 3 penjuru antara calon PH, calon Perikatan Nasional, dan calon bebas. Setakat jam 8.35 malam, keputusan tidak rasmi Parlimen Pulai. Suhaizan Kayat PH 14.480 undi, Zulkifli Jafar dari Perikatan Nasional 8.119 undi, manakala calon bebas Samsudin Muhammad Fauzi 157 undi. Pada jam 8.20 malam, keputusan tidak rasmi Parlimen Pulai, Suhaizan Kayat PH 11.485 undi, Zulkifli Jafar Perikatan Nasional 6.396 undi. Manakala keputusan tidak rasmi, Pakatan Harapan menang di Dun Simpang Jeram. Ir Nazri Abdurrahman dari Pakatan Harapan 13.600 undi, Dr. Muhammad Mazri Yahya Perikatan Nasional 10.260 undi, S. Jeganathan calon bebas 309 undi. Dilihat kedua-dua pilihan raya kecil untuk Parlimen Pulai dan juga pilihan raya kecil Dun Simpang Jeram, kedua-duanya didahului oleh calon Pakatan Harapan. Keputusan terkini pilihan raya kecil Parlimen Pulai, Dun Simpang Jeram. Sumber berita dari BH Online. Langsung, keputusan pilihan raya kecil Parlimen Pulai, Dun Simpang Jeram 9 September. Pengundi di Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram di Johor sudah membuat keputusan menerusi kertas undi masing-masing untuk memilih wakil rakyat mereka. Kedua-dua kawasan berkenaan menyaksikan saingan 3 penjuru antara calon Pakatan Harapan yang mempertaruhkan wakil Parti Amanah Negara Amanah, Perikatan Nasional PN melalui calon Bersatu dan PAS serta calon bebas. Parlimen Pulai mempunyai 165.000 pemilih berdaftar, manakala 40.000 pengundi Dun Simpang Jeram bagi menggantikan penyandang kedua-dua kerusi Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub yang meninggal dunia pada 23 Julai lalu. Bagaimanapun, setakat jam 4 petang tadi, peratusan pengundi yang keluar menunaikan tanggungjawab adalah 42% di Pulai dan 56% di Simpang Jeram. Keputusan pada jam 6.52 petang, Dun Simpang Jeram, Dr. Mazri Yahya, Perikatan Nasional 36, Nazri Abdurrahman, Pakatan Harapan 25, S. Jeganathan bebas 0. Peti undi bagi PRK Parlimen Pulai mula tiba di pusat penjumlahan rasmi undi selepas proses pengundian tamat secara rasmi jam 6 petang. Penjumlahan undi bagi Parlimen Pulai dilakukan di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim, Johor Bahru, manakala bagi Dun Simpang Jeram ialah di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Muar. Calon PH Suhaizan Kayat, Zulkifli Jafar Perikatan Nasional dan Samsudin Muhammad Fauzi bebas berentap di Parlimen Pulai. Manakala Nazri Abdurrahman PH, Dr. Muhammad Mazri Yahya PN dan S. Jeganathan bebas di Dun Simpang Jeram.
61 pusat mengundi membabitkan 47 pusat mengundi dengan 294 saluran di Parlemen Pulai, manakala 14 pusat mengundi membabitkan 68 saluran di Dun Simpang Jeram yang dibuka sejak 8 pagi, ditutup pada jam 6 petang. Keputusan Pilihan Raya Umum ke-15 2022, Parlemen Pulai, Datuk Seri Salahuddin Ayub dari Pakatan Harapan 64.900 undi, Datuk Nur Jazlan Muhammad dari Barisan Nasional 31.726 undi, Loh Kah Yong Perikatan Nasional 20.677 undi. Datuk Seri Salahuddin Ayub menang majoriti 33.174 undi. Manakala Dun Simpang Jeram, Datuk Seri Salahuddin Ayub Pakatan Harapan 8.749 undi, Datuk Lokman dari Barisan Nasional 6.062 undi, Ustaz Zarul Saleh PN 6.350 undi, Mahaizal Mahmur Pejuang 208 undi. Datuk Seri Salahuddin Ayub menang majoriti 2.399 undi. Ikuti terus info berita dari channel ini untuk info yang seterusnya. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian. Pilihan raya di Simpang Jeram. Akhirnya saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, pengundi-pengundi akan mengundi pada pilihan raya di Simpang Jeram nanti. Ada yang kata kerajaan PHBN akan menang. Ada yang kata PAS pula tiada harapan. Nah, saudara-saudara, dalam satu artikel dari Sinar Harian, ini pasti satu keputusan ataupun tajuk berita yang mengejutkan kepimpinan PAS dan juga Perikatan Nasional. Satu artikel dari sinarharian.com, PAS sudah tidak relevan di Simpang Jeram, kata seorang bekas adun. Wow, bagi saya ini satu lagi kejutan baru untuk Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi Perikatan Nasional dan juga Presiden PAS sendiri Tan Sri Abdul Hadi Awang sebagai timbalan pengurusi Perikatan Nasional. Bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Abong, Dr. Sheikh Ibrahim Sheikh Saleh, menyifatkan angan-angan PAS yang mahu kembali merampas kerusi berkenaan yang kini dikenali sebagai Simpang Jeram sebagai sia-sia, kerana parti itu sudah tidak relevan di kawasan itu. Bekas adun PAS yang berkhidmat 2 penggal di kerusi berkenaan berkata, ini kerana perjuangan PAS for All yang mesra kepada masyarakat bukan Islam kini sudah tiada apabila Tan Sri Nik Abdul Aziz Nikmat meninggal dunia. Dulu PAS sesuai dengan jiwa saya. Masa itu perjuangan kita mesra kepada masyarakat bukan Islam. Bila ada PAS for All, itu slogan yang dapat sambutan daripada masyarakat Cina, India. Luar biasa, kita tak jangka. Sangat sesuai dengan perjuangan saya. Tapi apabila Allahyarham Nik Abdul Aziz meninggal, slogan itu mati. Jadi PAS yang tinggal ini sedikit ekstrim dan hari ini nampak lebih ekstrim lagi dengan macam-macam isu Melayu, agama, raja-raja ataupun 3R dimainkan dan ini sudah tentu tidak sesuai di Simpang Jeram, katanya kepada bernama. Nah, tuan-tuan dan puan, menurut Anda, apa yang dinyatakan oleh bekas adun yaitu Dr. Sheikh ini, adakah kenyataan ini benar dan adakah Anda setuju dengan kenyataan ini? Secara pribadi saya setuju dengan kenyataan dari bekas adun ini. Dalam artikel ini lagi, beliau yang menjadi ahli PAS selama 36 tahun dan menjadi individu yang menubuhkan PAS di Bakri pada 1985 berkata, perkara itu jugalah yang membuatkan beliau tawar hati dengan PAS dan kini menyertai amanah sejak 2019. Dr. Sheikh Ibrahim berkata, perjuangan amanah yang turut bermula
di Simpang Jeram pada 2015 adalah lebih sesuai dengan situasi masyarakat semasa, lebih terbuka dan lebih bersederhana, sesuai dengan konsep rahmatan lil alamin. Bila tak dapat sokongan Cina, maka isu 3R ini pas akan main. Dan saya percaya selepas ini mereka akan jadi lebih ekstrim memandangkan BN dan Pakatan Harapan berada dalam satu gabungan yang lebih moderate, sederhana, DAP yang lebih sederhana, semua akan lebih bersederhana. Katanya, hasrat PAS yang mau melahirkan doktor kedua itu, yaitu kemenangan calon berlatar belakangkan pakar perubatan di Simpang Jeram melalui pendekatan kempen calon PN merawat dan mendekati pengundi sakit. Hanya dilihat sebagai gimmick bagi meraih undi semata-mata. Karena saya doktor dan anak tempatan di sini, berkhidmat di sini daripada mula saya bertugas pada 80-an hingga hari ini. Walaupun saya sudah bersara, saya doktor berkhidmat dan calon berkhidmat dan memberi rawatan kepada penduduk di sini sepanjang saya jadi adun. PRK di Simpang Jeram dan Parlimen Pulai menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara PN, BNPH dan Bebas dengan calon PH Nazri Abdul Rahman akan berdepan saingan ahli jawatan kuasa PAS Pusat Dr. Muhammad Mazri Yahya daripada PN dan calon Bebas yang juga ahli perniagaan S. Jeganathan. SPR menetapkan pilihan raya kecil bagi kedua-dua kerusi itu diadakan serentak pada Sabtu ini. Jadi adakah di dua pilihan raya kecil ini bakal dimenangi oleh kerajaan ataupun PAS PN?